Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 18 Mac 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. UMNO memahami keputusan untuk membubarkan Parlimen terletak pada ketetapan Kabinet sebelum ia dipohonkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenaan. Justru kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, pihaknya tidak akan mengganggu urusan tersebut sesuai dengan sifatnya yang menjunjung perlembagaan negara. Namun dalam ucapan dasar di Perhimpunan Agong UMNO hari ini, Ahmad Zahid Hamidi berkata, partinya mempunyai kuasa untuk menentukan arah tuju sendiri. Kita tidak mahu mengganggu urusan itu. Tetapi UMNO juga sebuah parti yang bertanggungjawab. Kita ada kuasa untuk menentukan arah tuju parti kita sendiri. UMNO online. Apabila mood di bawah. Online. Dalam PRK, dalam PRN, ke arah pada kita. Nak tunggu apa lagi? Sementara itu, Ahmad Zahid secara berkias mengingatkan dia sedar berlaku gerakan percaturan sebagai persediaan menghadapi pemilihan parti itu. Saya mungkin dilihat banyak berdiam diri. Tidak membalas komen. Bersikap tolak ansur. Termasuk dari orang yang pernah saya lantik atau sedang saya lantik. Namun tidak bererti saya tidak ada perasaan. Saya leka. Janganlah uji saya banyak-banyak. Usahlah asak saya sampai ke dinding. Baik, dalam pada itu, menjawab gesaan Ahmad Zahid, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berpandangan PRU ke-15 wajar ditangguhkan dahulu. Katanya kepada pemberita, ia bagi memberi ruang sehingga kesihatan awam negara dalam keadaan stabil. Seperti mana yang disebut oleh Presiden tadi, diserah kepada Perdana Menteri untuk tentukan, dan kuasa perlembagaan, kuasa Yang di-Pertuan Agong, kuasa Jemaah Menteri untuk menasihat Yang di-Pertuan Agong tentang pembubaran itu perlu diambil kira. So bagi saya perkara itu masih dinamik lah, masih dinamik. Saya dah sebut bahawa sebagai Menteri Kesihatan, wajar kita tunggu dahulu sehingga keadaan kesihatan awam stabil. Disoal bila anggaran masa yang diperlukan untuk tahap kesihatan awam negara mencapai kestabilan, Khairy memberi anggaran masa beberapa bulan. Katanya dia mahu melihat dahulu kesan pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April ini, selain daripada kelonggaran SOP yang telah dijalankan, seperti kelonggaran solat tarawih pada bulan Ramadan yang bakal menjelang tidak lama lagi. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pemimpin UMNO Nazri Aziz mendakwa timbalan Presiden parti itu, Muhammad Hassan, menyimpan cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Ini selepas Muhammad mencadangkan agar pilihan raya umum ke-15 tidak dilengahkan. Menurut portal Malaysia Now, Nazri berkata, Muhammad hanya memikirkan diri sendiri ketika membuat kesaan itu. Kata Nazri, ini memandangkan sebagai timbalan Presiden, dia akan dipertimbang untuk jawatan Perdana Menteri jika BN menang dalam PRU nanti. Jelas Nazri, ini kerana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kini berdepan pendakwaan jenayah di mahkamah menyebabkan dia tidak boleh menjadi calon Perdana Menteri. Ketika berucap merasmikan persidangan wanita, pemuda dan puteri UMNO 2 hari lalu, Muhammad mempersoalkan kewajaran pendirian sesetengah pemimpin kerajaan yang cenderung untuk menangguhkan PRU 15. Dia juga menggesa agar UMNO membuat pendirian terhadap kewajaran untuk menyegerakan PRU 15 meskipun terdapat ada dalam kalangan UMNO sendiri yang membantah perkara tersebut.
Nazri turut berkata tindakan membubarkan parlimen pada masa ini akan membuatkan UMNO dilihat sebagai mementingkan parti dan bukannya rakyat. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menolak gelaran tokong yang diberikan oleh pengkritiknya kepadanya. Dalam wawancara eksklusif bersama Malaysia Kini, Guan Eng berkata walaupun dia tidak dapat menerima gelaran tersebut, dia menerima kritikan dengan hati yang terbuka. So you don't mind? No, I'm not saying I don't mind. You just have to take it with the open mind. All these criticisms, of course, you prefer not to have lah. But you just got to accept it because it's part and parcel of getting involved politically. You got to accept it with the open mind. Lim menerima panggilan tokong yang masih digunakan hingga kini oleh pengkritiknya kerana kelakuannya yang didakwa sombong dalam mentadbir Pulau Pinang sewaktu dia menjadi Ketua Menteri. Baik, berita seterusnya. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng sepatutnya mengelak daripada mengulas mengenai hal PKR yang hanya akan mengundang spekulasi dan kontroversi. Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad mengulas wawancara Guan Eng dengan Malaysia Kini yang disiarkan semalam. Dalam wawancara eksklusif itu, Guan Eng mencadangkan agar Rafizi terus mencabar Anwar bagi jawatan tertinggi PKR berbanding jawatan sebagai timbalan Presiden. Guan Eng mengulas dakwaan Rafizi bahawa PH sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Perikatan Nasional untuk PRU akan datang yang menurutnya ditujukan kepada Anwar. Dalam satu kenyataan, Nik Nazmi berkata, sebagai orang yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, Guan Eng sepatutnya faham PKR mempunyai proses tersendiri termasuklah kaedah pemilihan kepimpinan parti. Mengulas lanjut, Nik Nazmi berkata, dia sendiri dan rakan-rakan dalam PKR tidak akan memberikan komen berlebihan berkenaan hal dalaman DAP. Oleh itu, Nik Nazmi berharap Guan Eng akan mengambil pelajaran dalam hal tersebut. Semalam Rafizi berkata dia tidak mahu bertanding jawatan Presiden PKR yang disandang Anwar bagi mengelakkan perkara itu mengganggu perhatian kepada mesej-mesej parti itu. Kerajaan digesa untuk melanjutkan had usia persaraan dari 55 tahun kepada 65 tahun. Ia susulan kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP untuk kali keempat. Pengarah Komunikasi Wanita PKR, Loh Ker Chien berkata, ia selaras dengan syur Bank Negara pada akhir 2020. Loh berkata lanjutan itu untuk meningkatkan simpanan KWSP pencarum, ekoran hampir 50% pencarum kini mempunyai baki simpanan tidak sampai RM10,000. Selain itu katanya kerajaan harus menggalakkan industri pekerjaan swasta dan awam mewujudkan perjawatan kerja sambilan untuk meningkatkan pelibatan pekerja yang berusia. Terdahulu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pengeluaran kas caruman KWSP sebanyak RM10,000 dibenarkan bagi meringankan beban rakyat yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Ia, walaupun Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini dilihat keberatan untuk membenarkan pengeluaran tersebut. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.